Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita sambung ke tajuk bab 5, ungkapan algebra dalam matematik tingkatan 1 KSSM. Okey, apa yang anda akan pelajari dalam ungkapan algebra ni iaitu kita akan belajar tentang pemboleh ubah dan ungkapan algebra serta operasi yang melibatkan ungkapan algebra. Okey, dalam tajuk ni awak akan jumpa perkataan huruf, perkali, pemboleh ubah, sebutan, sebutan algebra, sebutan serupa, sebutan tak serupa dan ungkapan algebra. Okey, tajuk ni sangat mudah tapi penting. So, kena tengok dan ambil berat dan ambil tahu. Okey, so untuk rujukan awak boleh refer buku teks muka surat 104. Okey, cikgu akan guna sepenuhnya buku teks. So, kita teruskan. Okey, subtopik 5.1, pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Okey, apa itu pemboleh ubah dan ungkapan algebra? Okey, kita tengok situasi ni. Situasi ni ada di dalam buku teks. Setiap bulan saya, Encik Lim cakap, setiap bulan saya mendermakan sebanyak RM50 kepada Yayasan Kebajikan Negara YKN. Okey, Encik Azlan pun cakap, setiap bulan saya menderma sejumlah wang yang sama kepada YKN. Okey, Puan Kavita cakap, wang derma saya kepada YKN pada setiap bulan bergantung kepada keuntungan yang diperoleh di kedai. Okey, daripada situasi ni kita tahu jumlah wang berapa, siapa yang kita tahu? Kita tahu jumlah wang Encik Lim, betul tak? Okey, kita tak tahu jumlah wang Encik Azlan dengan Puan Kavita. Kita tak tahu sebab dia tak beritahu berapa. Okey, so yang kita tak tahu nilai itu, kita panggil dia sebagai pemboleh ubah. Kita tak tahu nilai, kita kena guna huruf untuk wakilkan dia sebagai pemboleh ubah. So, kita guna huruf untuk wakilkan sebagai pemboleh ubah. So, dalam sebulan, Encik Azlan ni kita boleh cakap, dalam sebulan dia mendermakan RM X ringgit kepada YKN. Puan Kavita pula mendermakan sebanyak RM Y ringgit untuk Yayasan Kebajikan Negara. Boleh tak kita nak guna huruf lain? Boleh, tak kisah. Suka hati awak nak guna huruf apa. Contoh awak nak buat huruf RM A ringgit. Boleh? RM K ringgit. Tapi huruf kecil. Pemboleh ubah yang mewakili kuantiti biasanya adalah huruf kecil. So, faham dah tu kan? Apa-apa sahaja pemboleh ubah, apa-apa sahaja huruf dari A, huruf belajar dari A sampai Z boleh dijadikan pemboleh ubah. Dan biasanya huruf kecil. Faham? Okey, kita pergi seterusnya. Tengok contoh 1. Okey, untuk contoh 1 ni, okey, kita tengok. Wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya, tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. Okey, untuk A. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Okey. Kita boleh kadar faedah. Kita boleh nak wakilkan huruf apa yang awak suka. Huruf K. Huruf K kita mewakili kadar faedah setahun untuk simpanan tetap. Okey. Okey, jadi kadar K ni nilai tetap ke nilai berubah? K ni adalah nilai tetap. Okey, kerana kadar faedah untuk simpanan
tetap tidak berubah dalam tempoh 1 tahun. Kadar faedah dia tak berubah untuk 1 tahun. Faham? Nilai tetap kerana kadar faedah untuk setahun tidak berubah. Okay, nampak? Dah memang bank tetapkan. Okay, so B. Masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Masa, biasanya kita wakilkan huruf T. T biasa kita buat T ada tu sikit sebab nak bezakan dia daripada tambah. T mewakili masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah setiap hari. Okay, so T ni berubah tak setiap hari? Berubah. Jadi, T nilai yang berubah. Nampak? Sebab hari-hari tak sama. Mana boleh dia set masa dia sama pergi ke sekolah tu kan? Okey. Okay, so kita pergi ke seterusnya. Latih diri 5.1. Okey, kita tengok. Wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya, tentukan sama ada mempunyai nilai tetap atau nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. Bila ada justifikasi, bermaksud awak kena bagi sebab apa. Itu maksud justifikasi. Sebab apa, kenapa awak cakap jawapan dia macam tu. Okay, so kita tengok nombor 1. A. Jisim badan setiap murid di dalam kelas anda. Bila jisim badan, nak wakilkan huruf apa? J. Boleh? J mewakili jisim badan. Okey. J tetap ke berubah? J mempunyai nilai berubah kerana jisim setiap murid berbeza. Jisim awak dengan kawan-kawan awak tak sama kan? Okey. B. Okey, B kita buat sama-sama. B. Markah yang diperoleh Zaini dalam satu ujian matematik. Nak wakilkan huruf apa? Boleh. M pun boleh. M mewakili markah Zaini dalam ujian matematik. Okey, jadi M nilai berubah ke nilai tetap? M nilai dia seorang je kan? Nilai tetap sebab dia seorang dan satu ujian matematik sahaja kerana markah Zaini dalam satu ujian matematik sahaja. Okey, jelas? Okey, so kita pergi ke C. Okey, untuk C, jarak di antara rumah Arman dengan sekolahnya. Jarak awak nak wakilkan huruf apa? Selain daripada tadi tu. Boleh. D pun boleh. D mewakili jarak di antara rumah Arman dengan sekolah. Okey, so awak rasa nilai dia tetap ke berubah? Jarak mesti tetap, kan? Dinilai tetap kerana
Jaraknya mesti sama. Okey, faham? Okey, kita pergi ke D. Suhu di puncak Gunung Kinabalu dalam sehari. Okey, katalah suhu biasa kita nak wakilkan apa? Suhu S. C. Okey, C mewakili suhu di puncak Gunung Kinabalu dalam sehari. Okey, rasa suhu dia berubah ke tak? Mesti berubah. So, C nilai berubah kerana suhu sentiasa berubah dalam sehari. Faham? Okey, mudah sangat kan? Okey, kita pergi seterusnya. Okey, sekarang bagaimana kita nak terbitkan ungkapan algebra dalam satu situasi? Yang ni dia bagi situasi. Benda ni awak kena faham betul-betul supaya lepas ni benda ni banyak sangat dengan situasi. Okey, tengok situasi pertama. Satu beg mengandungi X blok kayu. Yang ni awak boleh refer buku teks 107. Satu beg mengandungi X blok kayu. So, pemboleh ubah dia adalah X. Jumlah, kita tak tahu jumlah blok kayu. Okey, kemudian 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. Jumlah asal dia X, betul tak? Kemudian ada 3 blok kayu. Tambah 3, nampak? 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. Bermaksud, asal dia X, buang 4. X tolak 4, nampak? Nampak? Kita boleh buat situasi macam tu. Okey, awak fikir sekarang ni. Bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagi sama rata kepada 2 murid. Asal dia X. Kita tak tahu nilai dia. Bahagi 2 murid. Maksudnya, X bahagi 2. Nampak? Okey, next. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Bermaksud, ada 2 beg yang ada blok kayu. Dua-dua kita tak tahu. X tambah X. Ataupun 2X. Ataupun 2 kali X. Kita akan dapat X. Nampak? Kita akan dapat 2X. Okey? Sama juga. Yang ni boleh, yang ni pun boleh. Okey. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu, manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu ditambah 2 blok kayu. 2 ni tadi berapa? 2 tu tadi adalah 2X. Tambah Y blok kayu. Tambah lagi 2 blok. Nampak? Okey. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok adalah P gram. So, satu beg ni jisim dia P gram. Jadi, kalau contohlah, satu beg tu kita ada 50 blok kayu. Berapa gram? Dia ada 10 gram. Bermaksud, nak tahu berapa gram? 50 blok darab 10 gram. Betul tak? So, dapatlah 500. Sekarang ni huruf. X blok kayu dengan P gram. Satu lagi pun X blok kayu dengan P gram. Bermaksud 2 blok kayu darab dengan, darab kita tak tulis darab lah, kita buat kurungan. Darab dengan P. So, dapat 2XP. Ataupun untuk satu beg 2XP. X darab P. Untuk satu beg 2 pula dah. Untuk satu beg XP tambah XP. So, ada berapa XP? Ada 2XP. Nampak? Itu adalah kita panggil, apa ni kita panggil? Ungkapan algebra. Okey, sekarang. Yang ni adalah bila ada satu, kita panggil sebutan algebra. Faham? Bila ada tambah macam ni, yang ni
sebutan algebra. Bila ada penambahan atau penolakan, kita panggil ungkapan algebra. Senang kan? So, yang ni apa? X tolak 4. Ya, ungkapan algebra. X per 2. Sebutan algebra. Nampak? 2X. Sebutan algebra. X tambah X. Ungkapan algebra. Yang ni 2X tambah X tambah 2. Ungkapan algebra. Okey? Faham? Okey, sekarang kita tengok. Semua ni kita boleh sebut ungkapan algebra. Okey? So, kita tengok ke contoh 2. Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen sebiji. Dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. So, macam ni. Apple. Harga dia. Harga X. Oren. Harga dia Y. Tuliskan ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayar. Selalunya. Awak tengok, selalu kalau ada nombor. Katakanlah 5 biji apple. Apple ni ada 5 biji. Oren ni ada 8 biji. Okey, selalu kalau cikgu tukar jadi nombor. X ni kalaulah 70 sen. Y ni adalah 80 sen. Macam gitu. Okey. Ni 70 sen, ni 80 sen. So, kalau nak cari harga, biasanya untuk harga apple, 5 apple darab 70 sen. Betul tak? Untuk harga oren, 8 oren darab 80 sen. Yang ni kalau ada nombor. Kalau ada nombor. Kalau ada nilai. Okey. So, sekarang dia tak ada nilai. Dia bagi huruf X. Dia bagi huruf X. Nilai ni tak ada. Dia bagi huruf X, dia bagi huruf Y. So, macam mana nak bagi tahu berapa banyak dia kena bayar? So, untuk apple, 5 darab X. Nampak? 5 darab X. So, 5X. Untuk oren, 8 darab Y. Akan dapat 8Y. So, jumlah wang yang dibayar adalah jumlah, selalu kita tambahkan dua-dua kan? So, 5X tambah 8Y. Ini jumlah yang dia bayar dalam ungkapan algebra. Faham? Okey, kita tengok latih diri 5.1B. Tuliskan satu ungkapan algebra bagi setiap situasi yang berikut. Kita tengok situasinya. Okey, tengok 1A. Tolak 7 daripada satu nombor X. Tolak 7 daripada satu nombor X. Bermaksud X tolak 7. Nampak? B. Hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. Hasil tambah bermaksud Y tambah Z. Kemudian dibahagi dengan 9. Bahagi 9. Nampak? Mudah kan? Okey. Next. C. Jumlah orang bagi X buah kemah jika setiap kemah dapat memuatkan 4 orang. Okey, cikgu ulang. Jumlah orang bagi X buah kemah jika setiap kemah dapat memuatkan 4 orang. Kita tak tahu berapa bilangan kemah. Tapi satu kemah boleh muat 4 orang. Nak tahu kan berapa? So, 4 darab X. Nampak? Okey, untuk D. Puan Nio membeli M kg ikan kerisi berharga P sekilogram. Dan, ni kena warna lain. N kg ikan cencaru dengan harga RMQ sekilogram. Berapakah jumlah bayarannya? Okey, untuk ikan kerisi, harga dia P darab berapa kilogram, betul tak? Okey, RM tak tulis. Okey,
P darab M kilogram. Nampak? PM ataupun MP. Boleh juga. Selalu kita tulis huruf yang mana yang datang dulu. MP tambah N darab Q. Nampak? Okey. E. Umur Nazmi ialah 4 tahun. Umur Jagjit ialah K tahun. Manakala Izhar adalah 2 kali umur Jagjit. Okey, awak boleh tulis kat sini. Nazmi H tahun. Jagjit K tahun. Izhar 2 kali Jagjit. 2 K. Nampak? Beza umur Nazmi dengan Izhar. Bila beza kita tolak. Nazmi tolak Izhar. Nazmi adalah huruf apa? H. Tolak Izhar adalah 2K. Nampak tak? Macam itu caranya. Mudah saja. Okey, so kita pergi ke seterusnya. Okey, bagaimanakah anda menentukan nilai ungkapan? Macam mana kita nak tentukan nilai ungkapan? Nilai satu ungkapan dapat ditentukan dengan menggantikan pemboleh ubah dengan nilai diberi. Okey, tengok contoh 3. Diberi X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Cari nilai ini. 8X tolak 5Y tambah 3. So, awak tengok. 8X tolak 5Y tambah 7. Okey, sekarang dia bagi X sama dengan 3. X sama dengan 3. Y sama dengan 2. Bermaksud, gantikan nilai X ke dalam ini. Nampak tak? 3 tu ganti jadi X kat sini. X tu ganti jadi 3. Sebab sama dengan, nampak? So, 8 darab 3. Jangan buat 8, 3. Salah. Tanda ni bermaksud darab. 8 dengan X. Maksudnya 8 darab X. Faham? Okey, 8 darab 3. Tolak 5. Y berapa? Y adalah 2. Nampak sini? Masuk dekat Y tu 2. Kurungan. Kurungan menandakan dia darab. Tambah 7. So, 8 darab 3, 24. Tolak 5 kali 2, 10. Tambah 7. So, kita akan dapat 24 tolak 10 tambah 7. So, kita akan dapat 21. Okey. Awak boleh juga tengok cara ini menggunakan kalkulator saintifik. Ini boleh try guna kalkulator. Tapi pengiraan ni kena buat. Nampak? Kena buat pengiraan untuk dapatkan markah. Okey. So, ini boleh refer buku teks. Awak boleh tengok macam mana buku teks tunjukkan kaedah guna kalkulator. Nak cek jawapan, dialu-alukan. Tapi pengiraan ni wajib buat. Okey, faham? Okey, next. Contoh 4. Dalam sebuah kelas, 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kadet remaja sekolah. Manakala 9 orang murid bukan ahli kadet remaja sekolah. Tulis satu ungkapan bagi jumlah ahli kadet remaja sekolah di sekolah itu. So, kita tahu tak jumlah dia? Kita tak tahu kan? So, kita A anggap murid lelaki 1/3, 9 orang murid perempuan bukan ahli. Okey. So, lelaki kita anggap sebagai huruf X. Perempuan kita anggap huruf Y. Jadi, dia bagi tahu kat situ 1/3 daripada murid lelaki. So, jumlah ahli KRS sama dengan untuk lelaki 1/3 daripada X. Nampak? Daripada tu darab. Okey. Tambah untuk perempuan pula
Dia bagi tahu sini 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet. Bermaksud perempuan dia semua sekali Y. 9 bukan. Yang kadet adalah Y tolak 9. Nampak? So inilah dia punya ungkapan. 1/3 X tambah Y tolak 9. Okey, sekarang dia bagi tahu kat sini. Jika kelas itu terdiri daripada 12 murid lelaki, dia dah bagi tahu. 12 lelaki, 16 perempuan. Hitung jumlah ahli KRS dalam kelas itu. So kat sini persamaan dia bagi, ungkapan dia bagi 1/3 X tambah Y tolak 9. X adalah 12. Masukkan nilai dia. 1/3 X tadi 12 tambah Y tadi 16 tolak 9. So kita akan dapat 4 tambah 16 tolak 9. Kita akan dapat 11. Nampak? Boleh? Okey. Kita terus kepada latih diri 5.1C. Awak kena buat untuk lebih faham. Diberi P sama dengan 5, Q sama dengan 2, R sama dengan 4. Cari nilai bagi setiap ungkapan berikut. So, mudah je. Masukkan je. 2P tambah Q. 2 P adalah 5. Nampak? Tambah Q adalah 2. So, 2 darab 5, 10 tambah 2, kita dapat 12. Faham? Okey, untuk B. Ungkapan dia 3Q tolak 4R tambah 8. So, awak tengok. 3Q. Q dia apa? 2 kan? So, 3Q dia adalah 2 darab 2 tolak 4. R dia adalah negatif 4 tambah 8. So, 3 darab 2 adalah 6. Negatif 4 darab 4 adalah positif 16 tambah 8. So, kat sini kita akan dapat 6 tambah 16 tambah 8, 30. Okey, kita pergi ke C. Untuk C, salin balik ungkapan dia. 5 darab P tolak R. So, kat sini 5, P adalah 5. Tulis je. Tolak R dia negatif 4. Negatif 4, nampak? So, 5 tolak-tolak adalah tambah 4. So, kita akan dapat 5 darab 9. 5 kali 9 adalah 45. Okey, selesai. So, kita pergi ke soalan D. R/2 tambah 7Q tolak 3. R adalah berapa? Ni R. Negatif 4. So, tulislah negatif 4/2 tambah 7. Q berapa? Okey, Q adalah 2. So, tulis sini 2. Tolak 3. So, kita akan dapat negatif 4 bahagi 2 adalah negatif 2 tambah 14 tolak 3. So, 14 tolak 2, 12 tolak 3, kita akan dapat 9. Dia hanya penggantian saja huruf dengan nombor. Kena cuba buat untuk lebih faham. Okey. Nombor 2, Encik Adnan dan Encik Tan menderma beras kepada mangsa banjir. Encik Adnan menderma 8 kampit beras yang setiap satu berjisim X kilogram. Okey. Tulis kat sini. Adnan 8 beras. 1 beras X kilogram. Okey. Encik Tan 4 beras. 1 beras Y kilogram. So, kalau 8 beras bermaksud 8X. Kalau 4 beras bermaksud 4Y. Okey. Tulis satu ungkapan bagi jumlah beras yang diderma oleh mereka. Bila jumlah bermaksud Adnan tambah Encik Tan. Bermaksud Adnan berapa beras dia? Derma 8X. Encik Tan berapa? 4Y. Itulah ungkapan dia. Okey, B. Jika X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Hitung jumlah beras yang diderma oleh mereka. So, jumlah beras
sama dengan 8X tambah 4Y. Okey, dia bagi tahu X dia berapa? X ni adalah 5. Y ni adalah 10. Bermaksud kita buat penggantian. 8 darab 5 tambah 4 darab 10. So, dapat 8 kali 5, 40 tambah 40. Kita akan dapat 80 kilogram. Okey, jelas? Okey, kita pergi ke soalan nombor 3. Last one. Jane dan Kamalesh masing-masing membeli M dan N keping kad raya. Jane dia beli M kad raya dengan harga Rp satu keping. Okey. Kamalesh dia beli N kad raya dengan harga sama juga Rp satu keping. Maksudnya, Jane dia beli satu keping Rmp. Kalau M keping, MP. Untuk Kamalesh, dia beli N keping kan? Kalau satu keping tu Rm4 ringgit, NP. Nampak? A. Tulis satu ungkapan bagi beza wang yang dibayar oleh mereka. Bila beza, mesti tolak. Jadi, MP tolak NP. Atau NP tolak MP. Tak kisah. Okey, B. Jika dia bagi M sama dengan 8, N sama dengan 6, P sama dengan 1.5. Hitung beza bayaran mereka. So, ambil balik. MP tolak NP. Masuk nilai. M berapa? 8. 8. P berapa? 1.5. Nampak? P ni 1.5. Tulis je. Tolak. N berapa? 6. P berapa? 1.5. So, 8 darab 1.5. Kita akan dapat 12 tolak 6 darab 1.5. Kita akan dapat 9. 12 tolak 9 adalah 3. Jadi, RM RM3. Okey. RM3 pun tak apa. Okey. Selesai untuk 5.1C. Kita dah cover 5.1A, 5.1B dan 5.1B. Next, kita akan masuk ke 5.1D dan E dan Mahir diri. Jumpa lagi.